Nama saya Najibah binti Mamat, mengajar biologi di Sekolah Menengah Tengku Mahmud Besut, Terengganu. Hari ini saya akan mengajar biologi untuk tajuk tingkatan 4 bab 7 iaitu pengkolonian paya bakau. Berdasarkan pengalaman saya mengajar biologi, saya dapati murid-murid saya sangat sukar untuk memahami tajuk ini, walaupun tajuk ini berkaitan dengan persekitaran mereka sebab saya sedar bukan semua pelajar saya terdedah kepada persekitaran pantai. Jadi saya telah mengambil daya usaha dengan memantau pantai-pantai di sekitar Besut untuk membawa pelajar saya. Baiklah murid-murid, cikgu yakin murid-murid sudah pun menjalankan sesi perbincangan dalam kumpulan masing-masing. Jadi cikgu jemput salah seorang wakil kumpulan untuk membentang hasil daripada perbincangan kamu. Cikgu jemput kumpulan R dahulu untuk membincangkan jawapan-jawapan bagi bahagian A. Apakah spesies pokok paya bakau yang hidup di kawasan ini? Avicennia sp dan Soneratia sp. 2. Apakah ciri-ciri yang ada pada Avicennia sp yang menyebabkan spesies ini boleh tumbuh dengan subur di sini? Iaitu sistem akar yang meluas. Ia membantu pokok ini memerangkap lebih banyak lumpur, tanah selut dan bahan organik daripada tumbuhan mereput yang dibawa oleh air pasang ke tebing. 3. Ada lukisan pasal biji benih, struktur biji benih pokok Avicennia sp. Akar meluas mempunyai lentisel. Ini contoh lagi lentisel. 2. Akar pneumatofor. 3. Struktur biji benih bagi biji benih pokok Avicennia sp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kumpulan saya iaitu kumpulan S untuk membentangkan bahagian B. Apakah spesies pokok paya bakau yang hidup di kawasan ini? Spesies pokok paya bakau yang hidup di kawasan ini ialah Soneratia sp. Berikan 2 sebab abiosis yang menyebabkan spesies yang dinyatakan dalam soalan 4 dapat hidup dengan subur. Abiosis yang pertama ialah bahan organik. Bahan ini memberikan nutrien kepada pokok Soneratia sp yang disebut tadi. Yang kedua ialah tanah yang berlumpur. Pemendapan lumpur secara beransur-ansur di kawasan ini menyebabkan keadaan tanah berubah menjadi pantai yang lebih kering, lebih tinggi dan lebih padat. Maka Soneratia sp akan disesarkan secara beransur-ansur oleh spesies pokok bakau iaitu Rhizophora sp. Seterusnya, saya akan mewakili kumpulan T untuk membentangkan bahagian C. Apakah keistimewaan pada spesies pokok bakau Rhizophora sp di sini? Pokok Rhizophora mempunyai akar jangkang. Apakah struktur akar yang ada pada spesies ini yang membolehkan spesies ini memandiri di habitat ini? Akar yang berselirat untuk menyokong spesies ini dalam tanah yang berlumpur. Seterusnya, apakah kelebihan akar jangkang bagi spesies ini? Ia memerangkap lebih banyak lumpur dan sampah sarap. Yang kedua, spesies Rhizophora sp yang sudah tua akan menghasilkan humus apabila ia sudah mati dan mereput. Seterusnya, lakarkan struktur akar jangkang dan pneumatofor bagi spesies di habitat ini. Ini merupakan akar jangkang dan yang keluar daripada lumpur ini merupakan akar pneumatofor. Saya mewakili kumpulan U akan membentangkan bahagian D. Pokok bakau di kawasan ini terdiri daripada spesies Bruguiera sp. Apakah nama struktur akar bagi pokok bakau spesies ini? Nama struktur akar bagi pokok bakau spesies ini ialah akar banih. Ia untuk sokongan dan pneumatofor berbentuk lutut untuk pertukaran gas. Lukiskan struktur tersebut. Rakan-rakan boleh lihat lukisan yang telah saya lukis ini. Ini merupakan akar banih dan ini merupakan pneumatofor berbentuk lutut. Baiklah murid-murid, cikgu sambung pembentangan tadi. Kita lihat bahagian D. Lokasinya di pantai dalam Ru. Perubahan persekitaran yang berlaku secara berterusan menyebabkan tanah di pantai lama-kelamaan menyerupai struktur tanah di daratan. Okey, daratan jawapannya Keadaan ini lebih sesuai untuk pokok seperti Nympha fructicans dan Pandanus sp. Ingat bila pelajar bagi contoh
kepada sesuatu nama tumbuhan, mesti ada SP. SP ni merujuk kepada spesies. Kita dah belajar tentang tajuk penamaan nama saintifik kan. Pokok daratan yang lain akan tumbuh dan sesaran terus berlaku. Sesaran maknanya menyingkirkan tumbuhan yang asal ya. Sesaran terus berlaku hingga akhirnya hutan hujan tropika terbentuk. Okey, pembentukan hutan hujan tropika merupakan komuniti klimaks bagi keseluruhan proses sesaran paya bakau. Baiklah, ini adalah pelajaran tingkatan 4 ya. Bila kamu naik tingkatan 5 nanti, kita akan guna poin terutama 17-18 itu ya. Bagaimana pokok-pokok tumbuhan peringkat tinggi termasuk dalam kumpulan angiosperm dan bagaimana keadaan hutan ya, kanopi hutan. Jika kamu pernah pergi camping ya, kamu perasan tak semasa kamu bergerak dalam hutan ada pokok-pokok kecil tak? Ada. Adakah pokok-pokok kecil tu mengganggu kamu berjalan dalam hutan itu? Ada. Adakah keseluruhan? Tidak ya. Bila kita tengok hutan itu sangat panas atau redup? Kenapa redup? Pokok-pokok yang besar ya menguasai kanopi hutan. Pokok-pokok besar itulah kita panggil hutan hujan tropika ya, termasuk dalam komuniti klimaks. Okey. Baiklah, sekarang kita lihat pula kepada maksud ya. Pelajar telah pun belajar bagaimana kita pergi ke tapak yang banyak selut, banyak lumpur, banyak air, iaitu air laut yang dibawa melalui ombak ya. Dan di situ pada asalnya tidak ada spesies pun, tapi lama-lama ada spesies baru yang kita panggil spesies perintis ya. Spesies perintis ini dia mengkoloni, menguasai kawasan itu dan membentuk hutan paya bakau dari spesies Avicennia sp dan juga Soneretia sp. Ini kita panggil proses pengkolonian. Ya. Jadi pelajar kena tahu apakah takrif proses pengkolonian. Okey, siapa nak cuba bagi takrif? Okey, Syamilah. Pengkolonian ialah proses di mana organisma hidup menakluki kawasan baru yang belum pernah ditakluk oleh organisma lain. Okey, bagus ya. Jadi cikgu rasa sangat gembira ya. Nampaknya kamu sangat boleh jawab dengan mudah ya. Baiklah. Sekarang cuba buka lampiran kerja 2. Itu merupakan lampiran untuk penilaian. Sekarang kamu boleh jawab ya sama ada secara kumpulan atau individu. Tapi sekarang cikgu lebih suka kamu jawab dalam bentuk individu ya, sebab kita nak uji setakat mana kita faham tentang topik yang telah kita belajar dalam sesi ini. Cikgu bagi masa 5 minit ya, boleh buat sekarang. Saya mengambil masa 5 minit ya untuk pelajar menyiapkan lembaran kerja 2 kerana saya mahu menguji pelajar ya menjawab soalan itu dengan cepat dan pantas. Baiklah pelajar, cikgu rasa kamu sudah pun selesai melengkapkan lampiran kerja 2. Sekarang kita tengok sama-sama jawapannya. Pelajar boleh periksa di tepi ya. Proses pembentukan koloni baru dalam habitat baru disebut sebagai pengkolonian. Betul. Proses penyesal akan menggantikan spesies dominan dalam satu habitat semasa sesaran juga. Betul. Proses penyesal bagi tumbuhan terapung semasa proses pengkolonian dan sesaran di kolam ialah tumbuhan tenggelam. Yang ini tajuk lepas ya. Kita dah belajar tajuk lepas, saja cikgu masukkan nak uji kamu sama ada masih ingat atau belum. Jadi jawapan dia adalah salah kan? Komuniti beserta persekitarannya mewujudkan suatu ekosistem. Betul? Spesies dominan adalah spesies yang terdapat paling banyak populasi dalam sesuatu komuniti. Cikgu nak populasi dan komuniti. Populasi komuniti ni kamu dah belajar semasa menengah rendah. Apa dia populasi? Apa dia komuniti? Kalau cikgu kata di sawah padi ya, bukan di padang rumput. Kita ada haiwan apa di padang rumput? Belalang yang besar-besar yang awak nampak. Tentulah haiwan yang makan rumput. Lembu. Lagi satu lagi, kambing ya. Jadi
Apakah takrif populasi? Satu atau lebih kambing? Lebih. Satu atau lebih lembu? Lebih. Okey, sekarang kat padang rumput tadi ada kambing, ada lembu. Semua lebih. Jadi populasi kambing, populasi lembu. Okey, kat situ juga ada faktor abiosis. Maka kita kata populasi kambing, populasi lembu membentuk satu komuniti. Itu pengetahuan sedia ada kamu yang patut kamu ingat. Okey? Okey, kolam disebabkan keadaan tanah dasar kolam semakin keras. Salah. Di paya bakau spesies perintisnya ialah Rhizophyra sp dan Bruguera sp juga salah. Okey, tentulah salah yang tu ya. Spesies Avicennia sp terdapat di muara sungai yang terlindung. Salah. Baiklah, negara kita sebenarnya negara yang berbentuk seolah seperti Tanjung kan kalau buat peta Malaysia ya. Dan sebahagian besar pantai di Malaysia dipenuhi oleh hutan-hutan paya bakau ya. Okey, kita lihat di skrin ini menunjukkan taburan hutan paya bakau yang telah dibuat kajian pada kawasan Selat Melaka. Okey, kita lihat yang warna hitam ni tebing berlumpur, ini dia. Okey. Yang ini Avicennia. Ini lumpur ya. Lumpur ini telah mengalami penyesuaian di bahagian atas ni menyebabkan Avicennia sp boleh tumbuh dengan bagusnya. Kemudian kita lihat yang kedua, yang ini ya. Soneretia berada di bahagian muara sungai. Jauh daripada hempasan ombak ya. Ke sini spesies Avicennia dan yang ini pula spesies Soneretia. Jadi kita lihat kebanyakan tadi sebahagian besarnya dipenuhi oleh spesies Soneretia ya. Dan Rhizophyra. Rhizophyra. Bila kita pergi, kita berada di tapak Rhizophyra tadi, kita nampak tak pantai? Tak nampak ya. Sebab itulah Rhizophyra ni berada di bahagian yang agak jauh ya. Dan barang kerja dua tu bukan saja untuk mencari ya tahap mana kefahaman pelajar secara personal, saya juga mengesan pengetahuan lalu. Sebab sebelum pelajar pergi ke paya bakau, dia telah belajar sesaran kolam. Sebab itu saya masukkan sedikit soalan sesaran kolam. Nak tahu mereka masih ingat atau tidak. Jadi untuk tajuk ini, cikgu rasa kita sudah sampai ke penghujung. Cuma cikgu nak bagi satu lagi tugasan untuk kamu siapkan di rumah, iaitu membuat satu carta alir ya. Buat kawasan pantai, kawasan berakhir dengan daratan dan tunjukkan fasa-fasa ya daripada spesies koloni iaitu spesies perintis diikuti dengan pokok-pokok yang akan sesarkan iaitu kumpulan Soneretia, Bruguera, Rhizophyra, Bruguera, Community Climax dan berakhir dengan hutan hujan tropika. Dan cikgu nak buat dalam bentuk carta alir menggunakan konsep peta aiting. Saya memberi latihan lanjutan ya sebagai kerja rumah tu kerana ya untuk memastikan pelajar-pelajar saya atau murid-murid saya membuat ulang kaji di rumah ya. Ulang kaji ini penting bagi memantapkan pemahaman mereka. Berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.